Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk, Ia adalah warisanmu untuk mengetahui kehendaknya. Haleluya. Ayat pembukaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 14 yang berbunyi, lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Haleluya. Ayat Injil pembukaan kita adalah mesej yang ditujukan kepada Saulus dari Tarsus yang kemudiannya dikenali sebagai Paulus. Tuhan telah menghantar Ananias, seorang murid di Damsyik, untuk meletakkan tangan ke atasnya dan juga untuk memberitahunya bahawa dia telah dipilih untuk mengetahui kehendak Tuhan. Alangkah indahnya mesej itu. Saudara-saudari, tidak semua orang tahu kehendak Tuhan, namun ia adalah perkara yang paling penting dalam hidup. Untuk menyenangkan hatinya, kamu perlu mengetahui kehendaknya terlebih dahulu. Kamu hanya boleh memenuhi kehendaknya dan hidup dengan sewajarnya apabila kamu mengetahuinya. Itulah sebabnya, sebagai anak Tuhan, perkara pertama yang paling penting yang perlu kamu lakukan adalah mengetahui rencana Tuhan. Apakah yang Dia katakan kepada kamu sekarang dan apa yang Dia mahu kamu lakukan. Kamu mungkin bertanya, betulkah kita dapat mengetahui kehendak Tuhan? Bolehkah seseorang benar-benar mengetahui kehendaknya? Apabila sudah tentu boleh. Baca Efesius 1 ayat 9. Ia berkata, sebab Dia telah menyatakan rahsia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, iaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Yesus berfirman, kepadamu sudah diberikan karunia untuk mengetahui rahsia kerajaan syurga. Baca Matius 13 ayat 11. Ia merupakan warisanmu untuk mengetahui kehendak Bapa. Haleluya. Saudara-saudari, dalam Kolose 1 ayat 9, Tuhan juga menyatakan hasratnya agar kamu dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya dalam segala nikmat dan pengertian rohani. Kamu dapat mengetahui kehendaknya dengan mempelajari firman-Nya. Firman Tuhan adalah wahyu akan kehendaknya. Semasa kamu mempelajari firman, hati Bapa, pemikiran, rancangan dan tujuannya didedahkan kepada kamu. Terangnya akan menyinari hatimu apabila kebenaran didedahkan. Kemudian kamu akan memahami cara pemikiran Tuhan dan diselaraskan dengannya. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa yang di syurga, aku berterima kasih atas pencerahan yang telah datang kepada rohku melalui firman-Mu.
ketika aku merenungkan firman dan bersekutu dengan roh. Rohku diberi pencerahan dan aku mempunyai pengertian yang mendalam mengenai segala misteri dan rahsia. Aku dibimbing oleh kebijaksanaan-Mu untuk memenuhi panggilan-Mu yang mulia dalam Kristus bagi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari, renungan tambahan kita diambil dari 1 Korintus 2 ayat 9 hingga 12, Kolose 1 ayat 9 hingga 10, dan Lukas 8 ayat 10. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.